Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua sihat, dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa dan selamanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya perhatikan daripada profil di atas, saya nampak Puan Hamidah, saya nampak Puan Siti Zaliha. Ada yang lain? Mata yang ketiga ni saya tak nampak, tak tahu dia siapa ni. Cuba say hi ke, beri salam ke. Okey. Jadi malam semalam kita tak baca suratul Kahfi. Malam semalam kita baca suratul Muluk sahaja. Semalam kita tak baca suratul Kahfi, kita baca suratul Muluk sahaja. Dan tadi petang baru saya sudahkan suratul Kahfi itu sendiri. Saya tak buat live pula semalam tentang suratul Kahfi. Saya tak buat live. Saya tak baca suratul Kahfi, saya tak buat live semalam. Pagi tadi pun tak sempat nak buat suratul Kahfi secara live. Jadi petang tadi baru sempat baca sendiri suratul Kahfi. Puan Nurul Hidayat Jaafar, terima kasih di atas emoji tersebut. Semoga kita sentiasa, semoga kita semualah yang sedang menonton itu utamanya, sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, digunakan kesihatan dan keafiatan selama-lamanya, insya-Allah. Yang paling penting kita nak minta Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berikan kita hidayah daripadanya. Sebab dengan hidayah lah, insya-Allah, dengan hidayah lah, insya-Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Hidayah ni apa? Hidayah ni bimbingan, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tunjuk kita sentiasa, maka insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, kita akan selamat. Tapi Allah kita, kalau sekali Allah biarkan kita tak berada dalam hidayahnya, maka kita akan tersesat, kita akan terbuang dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Kita akan terbuang. Ibarat orang buta tak dibekalkan dengan tongkat, ataupun tongkatnya jatuh, maka ketika itulah dia akan rasa seperti kehilangan. Orang buta, satu orang buta, dia berjalan-jalan, tiba-tiba tongkatnya tu terjatuh, maka dia akan meraba-raba. Seketika itulah dia akan rasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga pada dirinya. Kita ni kalau dah siasa, dah selalu diberikan hidayah, dah selalu diberikan petunjuk oleh Allah, tiba-tiba Allah tak tunjuk kita, tiba-tiba kita berada dalam keadaan zulumat, tiba-tiba kita berada dalam keadaan kegelapan yang amat sangat, maka
Pada ketika itu, kalau kita cepat sedar, kita akan sedar kita sudah berada dalam satu keadaan yang mana kita seperti orang buta yang kehilangan tongkat. Tapi kalau kita lambat sedar, maka kita akan sentiasa hanyut dan terus dihanyutkan oleh kehidupan dan juga oleh dunia. Ini sangat-sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bila seorang buta yang tidak ada pegangan ataupun tidak ada tongkat di tangannya, maka kita akan mudah terjatuh, tersandung batu, masuk parit dan sebagainya. Begitulah orang yang buta, begitulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlu sentiasa kita mengharapkan kepada hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita manusia adalah ciptaan Allah. Kerana kita manusia adalah ciptaan Allah. Kita sangat lemah. Kita sangat lemah dan kita tidak berdaya, kita tidak mampu melihat apa masa depan kita. Kita tak mampu tahu apa yang kita akan lalui. Kita tak mampu tahu apa yang kita akan hadapi di masa akan datang. Jadi oleh sebab itu, kita sangat-sangat mengharapkan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada kita hidayah daripadanya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tajuk kita pada malam ini adalah tentang surah yang elok diamalkan sebelum tidur. Jadi ini adalah satu surah yang mana surah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta, yang tersayang, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima surah ini dan kemudian kita diminta untuk membacanya setiap kali sebelum tidur seelok-eloknya. Kerana apa? Kerana dengan surah ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini dan meminta kita untuk membaca setiap kali sebelum tidur. Supaya apa? Supaya kita terselamat di dalam dunia dan kita berada dalam kubur dalam keadaan yang aman, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, kerana asbab dengan surah ini. Seperti mana yang telah saya pernah saya ceritakan sebelum ini, kalau kita nak selamat dalam kubur, kita boleh jadi beberapa perkara. Yang pertama sekali, kita jadilah hafiz Al-Quran. Hafaz Al-Quran daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Maka insya-Allah kita akan terselamat dalam kubur. Malah bukan setakat terselamat dalam kubur, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan terselamat juga di padang mahsyar kelak. Malah kita akan memberikan syafaat pula, insya-Allah dengan izin Allah, memberikan syafaat pula kepada 40 orang ahli keluarga kita. Itu kalau kita hafiz Al-Quran. Tapi kalau kita tak mampu jadi hafiz Al-Quran, maka kita kena bertekad untuk kita mati dalam husnul khatimah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun kurang-kurang mengucap la ilaha illallah. Kurang-kurang mengucap la ilaha illallah apabila kita nak meninggal. Bunyi bising, bunyi kipas sekejap. Okey. So kita dah matikan bunyi kipas. So dah tak ada bunyi kipas lagi kan. So sekarang ni kita pakai aircon neutral. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sangat pengasih dan penyayang. Allah bagi kita jalan di dunia untuk kita pilih baik ataupun buruk, tapi dalam masa yang sama Allah bagi kita satu surah yang mana dengan surah ini kita akan terselamat dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Jadi kalau kita mampu untuk mati dan mengucap, sebelum mati kita mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasulullah, maka dia akan terus straight go to heaven. Tapi mampukah kita, soalnya, mampukah kita untuk memastikan bahawa diri kita akan dapat mengucap kalimat la ilaha illallah ataupun sekurang-kurangnya Allah dalam masa sakaratul maut kita? Tak mampu, tuan-puan, tak mampu. Sebab apa? Dalam masa sakaratul maut akan datang macam-macam ujian.
Bukan setakat malaikat maut datang nak mencabut nyawa, tapi ketika itu juga datang syaitan akan berupa sebagai ibu dan ayah kita, mak dan abah kita. Dia akan datang menyerupai dan kemudian dia akan hasut kita untuk sesatkan kita. Adakah mudah? Tak mudah sebenarnya tuan-puan. Jadi bolehkah kita mengucap kalimat la ilaha illallah semasa akhir kalam kita, semasa akhir hayat kita? Wallahu alam, itu tak dapat kita pastikan. Tetapi perkara yang ketiga yang dapat kita pastikan insya-Allah boleh kita buat setiap malam adalah dengan membaca suratul muluk. Suratul muluk ini akan bangkit sebagai satu orang pemuda yang akan membackup kita. Membackup tu apa? Bagi kita support lah ketika dalam alam kubur, menjawab bagi pihak kita insya-Allah, mudah-mudahan Jadi tuan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suratul muluk ini ada 30 ayat sahaja. Marilah kita bersama-sama membaca suratul muluk dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada kita keselamatan dari dunia sampai akhirat dan keselamatan di alam kubur terutamanya insya-Allah. Kerana kubur itu adalah satu jambatan, yang mana jambatan ini adalah sebagai penghubung di antara dunia dengan akhirat. Tuan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah kita mulakan program kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, yang mana kita hadiahkan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat, tabi'in dan mereka yang menuruti mereka itu dari masa ke semasa hingga hari kiamat. على نية القبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey tuan-tuan, marilah kita bersama-sama membaca suratul muluk dengan kiraan 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maha berkat serta Maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa bagi membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika kau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, tak apa, saya faham. Selamat datang. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Semula. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum خزنتها ألم يأتكم نذير. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, ada, sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran, lalu kami dustakan, serta kami katakan kepada mereka, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, yakni wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.
Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Akhirnya mereka mengakui akan dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta melenyapkan kamu di bawahnya? Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ
بكل شيء بصير. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh. Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun. Bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ mustaqim. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya, boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang ingkar itu berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar? Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Kedatangan apa? Hari kiamat. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku, sebagaimana yang kamu harap-harapkan, atau ia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu. Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman يأتيكم بماء معين. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Allah lah sahaja yang dapat mendatangkan air jika sekiranya air seluruh dunia ini kehilangan ataupun ditelan bumi. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, tuan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, telah selesai pembacaan suratul Mulk kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton, terutama buat Puan Hamidah, Puan Siti Zaliha, Puan Nurul Hidayat, Puan Rehan Malimbroni, Puan ni baru masuk Puan apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, Puan Aina, maaf tiba-tiba lost dalam fikiran lost. Right, terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha tuan-puan untuk menonton video ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati keseluruhan hidup tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan share dan tag rakan-rakan jika tuan-puan rasa ada manfaatnya video-video ini, insya-Allah.
Jika tidak ada manfaatnya, tidak perlulah tuan-puan sharekan. Tidak ada manfaatnya, tidak perlulah tuan-puan sharekan. Kalau Ustaz siapa nama tu, dia kata kalau tak share, tuan-puan berdosa. Tapi saya tak nak lah cakap macam tu kan. Tak boleh kan. Saya tak boleh, sebab saya bukannya orang yang berhak mengatakan begitulah. Sebab apa? Dosa ke pahala ke Allah yang bagi kan. Jadi kalau cuma kalau share dapat pahala lah, itu dah pastilah kan. Sebab apa? Bila Al-Quran ni bila kita baca dapat pahala, dengar dapat pahala, tengok dapat pahala, pegang pun dapat pahala, tengok Quran daripada jauh pun dapat pahala. Gitu. Al-Quran keistimewaan Al-Quran, masya-Allah. Dan Al-Quran ni bila kita baca, kadang hari ni kita baca kita punya faham lain. Semalam kita baca faham kita lain, hari ni kita baca kita dapat kefahaman baru, besok kita baca kita dapat kefahaman lain lagi. Macam tadi ada terlintas satu perkara, Allah kata apa? Allah kata Allah dah jadikan muka bumi ini, Allah jadikan bumi ini mudah untuk digunakan. Nampak tak? Allah jadikan bumi ini mudah digunakan. Apa maksudnya? Maksudnya bumi ini memang mudah untuk digunakan. Bayangkan tuan-puan, pernah dengar tak orang putih ke saintis ke kata nak pergi planet Mars, nak pergi ke bulan, nak kalau dekat Mars tu, dekat Marikh tu, dia orang kata dia orang nak buat penempatan baru dekat sana. Kononnya nak cucuk tanam dekat sana lah, nak buat air lah, apalah, nak kena buat ozon dia orang lah, apa semualah. Kan susah tak? Susah tu. Susah. Tapi bumi kita datang kita lahir daripada perut ibu kita, alhamdulillah. Semuanya dah tersedia. Semua dah tersedia. Kita boleh bernafas dengan baik, kita boleh mandi, kita boleh selesa. Bumi selesa dan mudah digunakan. Memang Allah dah cipta macam tu. Sebelum ni tak terlintas. Sebelum ni tak terlintas perkara ni. Rupanya bila hari ni kita dah baca, Allah bagi ni pula. Allah bagi ni pula ilmu ini. Mudah digunakan. Itulah maksud dia. Antara maksudnya yang dapat difahami pada hari ini. Begitu. Okey, bukannya tafsirkan sendiri, tidak. Maksudnya kita terjemah daripada kita tafsirkan daripada apa yang terjemahan tu. Itu faham Jadi bumi ni mudah digunakan. Bukan macam kita nak duduk dekat bulan, nak kena susah payah nak bentukkan ozon lah, perlukan oksigen untuk bernafas lah dan sebagainya. Tapi tak, dekat bumi tak, senang saja. Semuanya mudah digunakan. Okey, jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Sampai kita berjumpa lagi pada malam besok, insya-Allah jam 10.15 malam juga. Jam 10.15 malam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya sangat-sangat terharu kepada yang sudi menonton. Yang baru masuk di hujung, silakan tonton semula daripada awal dan share serta tag rakan-rakan anda yang lain jika anda rasakan video ini bermanfaat, insya-Allah. Sehingga itu saya mengucapkan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dahulu, terima kasih. Bye bye.